Drone jangan masuk, quarters jangan masuk, ambil tempat lain. Tapi ini untuk 10,000 buah sekolah. Baik, Bukannya untuk quarters. That's why saya kata, saya sokong Yang Berhormat pergi balik, dapat 10,000 ni, bagi pada semua sekolah. Itu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat sekalian, seterusnya adalah yang berkaitan dengan yang dibangkitkan juga oleh Ahli Yang Berhormat Igan, Lubuk Antu, Batang Lupa dan Betong, mencadangkan harga KPM melantik lebih ramai anak-anak Sarawak dan Sabah lepasan universiti untuk menjadi guru di daerah masing-masing. KPM menyambut baik cadangan tersebut dan sentiasa menyambut baik cadangan tersebut. Urusan pengambilan guru dilaksanakan setiap tahun melalui iklan pengambilan oleh SPP selaku pihak berkuasa melantik. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah guru kelahiran Sabah yang berkhidmat di sekolah rendah negeri tersebut adalah seramai 23,482,000, iaitu menyamai 90.46%. Jumlah guru kelahiran Sabah yang berkhidmat di sekolah menengah adalah mencapai 87.76%. Jumlah guru kelahiran Sarawak yang berkhidmat di sekolah rendah negeri di Sarawak sebanyak 90.90%, manakala jumlah kelahiran guru Sarawak yang berkhidmat di sekolah menengah di negeri tersebut adalah sebanyak 85.95%. Jadi berhubung dengan mengembalikan Tahniah Sarawak dan Sabah kerana mengekalkan unjuran tersebut dan memastikan anak-anak kelahiran terus berkhidmat di negeri masing-masing. Berhubung cadangan mengembalikan pengambilan guru melalui kursus dalam cuti, program lepasan ijazah atau guru interim, seperti yang diutarakan oleh Ahli Yang Berhormat Igan dan Betong, KPM pernah melaksanakan pelantikan guru sandaran tidak terlatih atau guru interim. Namun, bermula tahun 2020, pelantikan guru secara lantikan contract of service dilaksanakan untuk menggantikan kaedah tersebut selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam 2012. Kaedah lantikan guru COS ini Yang Berhormat adalah lebih baik untuk menjamin kebajikan dan lebih teratur. Kerana guru COS dikategorikan sebagai penjawat awam dan layak mendapat gaji, allowance serta kemudahan sama seperti guru lantikan tetap. Ahli Yang Berhormat sekalian, saya tinggal lebih kurang 4 minit lagi. Saya ingin juga sentuh sedikit apa yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Jerai. Ada Jerai? Jerai tak ada. Baik, saya nak jawab sedikit tentang yang dibangkitkan oleh rakan saya Sik sebentar tadi. Apabila beliau menyentuh tentang pelaksanaan program khususnya yang terkait rapat dengan Minggu Solidariti Palestin. Nirmala kemanusiaan adalah asbab utama mengapa KPM mahu tampil dalam melaksanakan Minggu Solidariti ini. Anak-anak yang berhormat, anak-anak yang didedahkan dengan 1001 emosi memerlukan panduan dan pedoman dalam menavigasi emosi ke arah yang lebih murni. Ini bukan soal siapa yang terpaling Palestin. Ini bukan soal siapa yang tunduk kepada desakan-desakan dangkal yang memilih antara dua kemanusiaan. Ini bukan soal itu. Justru itu, Ahli Yang Berhormat, KPM menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pendirian Kerajaan Malaysia untuk turut bersama-sama mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Jadi program ini tujuannya adalah untuk mendidik murid berkaitan nilai manusiawi, nilai kemanusiaan, pendidikan kedamaian dan juga keamanan. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil semua pandangan, semua kritikan, saya dengar semua. Sure, antara lain termasuk rakan-rakan daripada Majlis Kristian yang menyarankan agar Minggu Solidariti ini diisi dengan doa,
mengikut agama masing-masing. Saya terima. Dan ada sekolah yang melaksanakan program yang begitu. Jadi sebab itu, jangan ganggu ekosistem sekolah ini. Sekolah ini dinamik sifatnya. Ada pelbagai ras, ada pelbagai kepercayaan, ada pelbagai latar belakang. Dan dinamika ini hanya ada pada guru untuk menelpasi apakah program yang sesuai. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan dengan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Sebab itu yang berhormat, penting ketika ini adalah mesej pendidikan itu. Mesej kemanusiaan itu kena sampai. Mesej kedamaian itu kena sampai. Dan keamanan sejagat itu kena sampai. Anak murid kita ini jangan underestimate. Mereka mempunyai kewarganegaraan global merentas kurikulum. Dan atas sebab itu, pendidikan itu harus bermula dengan mesej-mesej yang kuat ini supaya mereka dapat berada dalam ekosistem yang akan dapat mempertahankan dan mempersiapkan mereka dengan isu-isu yang berputar sekeliling mereka. Ahli yang berhormat sekalian, saya sangat gembira melihat program ini berjalan dengan sangat baik. Pagi tadi saya sempat singgah di sebuah sekolah, besok malam di sebuah sekolah Cina di Seremban, lusa di sebuah sekolah di Putrajaya yang sebenarnya menyambut baik kenyataan serta saranan dari semua lapisan masyarakat, NGO dan sebagainya. Saya yakin bahawa di sebalik pandangan dan saranan yang diberikan, mesej dan hasrat utama berhubung keamanan, kemanusiaan, keadilan dan perpaduan ini menjadi tumpuan semua pihak seiring dengan pendirian kerajaan. Terima kasih. Pandangan daripada Menteri, minta sedikit. Ustaz takut sangat Kun Nazilah datang ke Pendidikan. Seterusnya saya jemput Menteri Kesihatan untuk menjawab. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Pertua, pada hari ini saya sedikit berbeza. Saya nak mulakan dengan pantun. Silakan. Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon redup. Bukan madah sebarang madah. Madah berisi panduan hidup. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 44 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2024 dan telah membangkitkan 76 isu berkaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin memberi penghargaan kepada kesemua ahli-ahli parlimen yang telah memberikan persoalan dan juga input, iaitu Bakri, Balik Pulau, Baling, Bandar Kuching, Bangi, Baram, Batang Sadong, Batu, Batu Pahat, Beloran Bentong, Jelutong, Jempol, Kota Belud, Kota Marudu, Kuala Langat, Kuala Nerus, Kuala Pilah, Kuantan, Kudat, Kulim Bandar Baru, Larut, Puncak Borneo, Putatan, Sandakan, Selangau, Sempurna, Setiu, Sibu, Subang, Sungai Petani, Tanjung Karang, Tanjung Piai. Ada lagi Betong, Gerik, Igan, Ipoh Barat, Libaran, Maran, Parit, Pokok Sena, Tawau, Tenum dan juga Tumpat. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan kerana menyediakan peruntukan yang terbesar dari segi peruntukan pembangunan dalam sejarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini membuktikan iltizam kerajaan terhadap sektor kesihatan dalam Belanjawan 2024 bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia Madani secara inklusif dan juga holistik. Belanjawan 2024 telah memperuntukkan sebanyak 41.22 bilion berbanding 36.33 bilion pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 13.45% atau 4.89 bilion.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 35.15 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus, iaitu peningkatan sebanyak 3.65 bilion atau 11.6% berbanding tahun lepas, dan 6.07 bilion diperuntukkan bagi belanja pembangunan, iaitu peningkatan sebanyak 1.24 bilion atau 25.7% berbanding 2023. Peruntukan yang disediakan pada kementerian adalah sebanyak 10.47% daripada belanjawan 2024, dan ini menunjukkan juga bahawa kerajaan komited terhadap usaha meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat melalui perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih baik, juga saksama, mampan, berdaya tahan dan responsif. Peningkatan ini juga adalah perkembangan yang positif bagi merealisasikan unjuran kertas putih kesihatan agar belanjawan sektor kesihatan ditingkatkan ke arah 5% daripada KDNK negara. Tuan Yang di-Pertua, melalui belanjawan di kementerian ini, kementerian akan menggiatkan pembudayaan gaya hidup sihat dan pencegahan awal penyakit dengan memperuntukkan sekurang-kurangnya 130 juta melalui Agenda Nasional Malaysia Sihat, program saringan kanser cervix, program saringan thalassemia kepada remaja di tingkatan 4 dan 6 berusia 16 tahun, dan program pengesahan awal masalah pendengaran dan penyakit jantung kongenital di kalangan bayi yang baru lahir, dan pemberian vaksin batuk koko secara percuma kepada semua wanita hamil. Meneruskan skim perubatan madani bagi meningkatkan akses golongan berpendapatan rendah kepada penjagaan kesihatan primer bagi penyakit akut dengan peruntukan sebanyak 100 juta yang dijangka memanfaatkan 700,000 keluarga. Juga meneruskan pendigitalan sistem kesihatan dengan peruntukan sebanyak 326 juta termasuk 150 juta untuk menyediakan Clinic Management System Subscription CCMS di 100 klinik kesihatan termasuk klinik desa dan komuniti. Kementerian juga akan meneruskan kerja-kerja naik taraf dan membaik pulih fasiliti kesihatan termasuk 400 klinik daif dengan peruntukan sebanyak 300 juta dan memperuntukkan sebanyak 766 juta bagi pelaksanaan perolehan peralatan perubatan dan ambulans termasuk secara sewa guna. Di bawah rolling plan keempat, Rancangan Malaysia ke-12, beberapa projek telah diluluskan termasuk kerja-kerja awalan untuk Hospital Sultanah Aminah II di Johor Bahru dan pembinaan blok patologi tambahan di Hospital Perempuan Zainab II Kota Baru. Selain itu, 5 buah klinik kesihatan juga akan dibina, iaitu KK jenis 2 untuk Rantau Negeri Sembilan, KK jenis 5 Kuala Tahan, Jerantut Pahang, KK jenis 5 Kuala Jengal Dungun, Terengganu. Kita tidak membezakan, ya. KK jenis 7 Pulau Mantani, Kota Belud, Sabah, KK jenis 3 Hutan Melintang, Bagan, Datuk Perak. Tuan-tuan yang di-Pertua, saya ingin memberi fokus penggulungan kali ini kepada isu-isu berkaitan dengan dasar kesihatan dan juga bagi soalan-soalan yang melibatkan isu-isu setempat, saya akan cuba menjawab secara bertulis. Saya juga akan membahagikan ucapan penggulungan ini kepada beberapa fokus utama, iaitu pertama, strategi Kementerian Kesihatan, keduanya sumber manusia, dan ketiganya isu yang agak penting juga, iaitu tentang kesihatan mental. Sekiranya masa mengizinkan, saya menjawab isu-isu berkenaan peralatan dan kelengkapan, cadangan pembinaan fasiliti baru, cadangan pembinaan fasiliti kesihatan sedia ada, dan juga projek pembinaan dan naik taraf sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat Malaysia agar mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang, aktif secara fizikal, boleh mengurus stres dengan baik dan membudayakan hidup sihat. Saya menggesa agar semua rakyat Malaysia menjalani saringan kesihatan secara berkala agar faktor risiko dapat dikenal pasti dan pencegahan awal dapat dimulakan sebelum penyakit menjadi lebih parah. Saya ingin merujuk kepada soalan YB Ipoh Barat. Ada Ipoh Barat? Tak ada. Tapi saya menjawab juga Yang Pertua mengenai ketiadaan kenyataan pencegahan lebih baik daripada merawat dalam kenyataan visi dan misi kementerian. Saya sebenarnya tidak begitu bersetuju dengan pernyataan tersebut.
Untuk makluman ahli yang berhormat, walaupun tidak dizahirkan secara eksplisit dalam kenyataan visi dan misi, tetapi kementerian telah menggariskan agenda besar di bawah tonggak kedua Kertas Putih Kesihatan, iaitu mempertingkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Selain itu, keutamaan aspek pencegahan juga digariskan secara implisit dalam Pelan Strategik Kebangsaan untuk Penyakit Tidak Berjangkit NCD bagi 2016 hingga 2025. Menerusi Pelan Strategik ini, pelbagai program dan aktiviti dilaksanakan termasuklah saringan kesihatan, program komuniti sihat, pembinaan negara, KOSPEN, advokasi pemakanan sihat melalui pelbagai saluran media dan juga program Madani Afiah bagi menyebarkan maklumat pencegahan dan rawatan penyakit NCD. Dalam hal ini, kementerian mengalukan pengumuman Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kita untuk menyalurkan hasil kutipan duty excise minuman bergula yang dinaikkan daripada 40 sen kepada 50 sen seliter khusus untuk menangani dan merawat penyakit kencing manis, termasuklah kepada sokongan pusat-pusat dialisis. Seperti saranan YB Kuala Langat, peruntukan ini akan digunakan sebaiknya untuk melaksanakan aktiviti promosi dan pencegahan. Berhubung perkara yang sama, YB Puncak Borneo telah menyarankan agar roadshow atau jerayawara tentang kesedaran kesihatan dipertingkatkan dan pasukan sukarela First Aider luar bandar ditubuhkan dan dilatih dengan teknik CPR serta alatan AED. Untuk maklumat ahli yang berhormat, beberapa aktiviti kesedaran kesihatan secara berjadual bersama masyarakat di kawasan Parlimen Puncak Borneo telah dilaksanakan sepanjang awal tahun 2023 sehingga 21 Oktober baru-baru ini oleh kementerian. Itu program Town Hall bersama komuniti, termasuk dilakukan saringan kesihatan dan pameran kesihatan yang melibatkan satu lokaliti. Kemudian aktiviti jangkau luar agenda nasional Malaysia Sihat juga kita lakukan melalui perkhidmatan Wellness on Wheel melibatkan satu lokaliti aktiviti jangka luar berkaitan kesedaran penyakit rabies dan malaria di 21 lokaliti. Aktiviti jangka luar berkaitan pencegahan demam denggi di 3 lokaliti dan termasuk aktiviti pengukuhan literasi kesihatan melalui hebahan awam dan edaran bahan pendidikan kesihatan di setiap lokaliti yang terlibat. Untuk makluman yang berhormat, sebanyak 106 program latihan CPR dan 72 program latihan penggunaan alat AED telah dianjurkan dari bulan Januari hingga September 2023 melalui program KOSPEN, dan dalam tempoh tersebut seramai 2,173 sukarelawan komuniti telah menjalani latihan ini, latihan CPR. Kemudian 1,437 sukarelawan komuniti telah dilatih dalam penggunaan alatan AED. Kementerian mengalu-alukan kerjasama melalui perkongsian strategik antara pertubuhan bukan kerajaan NGO, pemimpin komuniti dan ketua masyarakat setempat, termasuk penglibatan pihak media dan sebagainya bagi menggiatkan lagi program-program seumpama ini. Tuan Yang Dipertua, YB Balik Pulau telah menyentuh mengenai stres test terhadap sistem kesihatan negara. Sebenarnya untuk makluman ahli yang berhormat, pandemik COVID-19 sesungguhnya telah menguji kemampuan dan respon sistem penyampaian penjagaan kesihatan di Malaysia, di negara kita dan juga di luar negara lah, secara global. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah legacy issues dalam sistem perkhidmatan kesihatan. Ini diburukkan lagi dengan suasana luar jangka unprecedented situation semasa pandemik COVID-19 ini, sebagaimana kebanyakan negara lain, tetapi telah ditangani dengan sebaik mungkin ketika itu dengan pelbagai cara dan pendekatan. Tindakan penambahbaikan yang perlu termasuklah premis fasiliti kesihatan yang tidak dapat menampung keperluan kemasukan pesakit yang terlalu ramai di hospital. Kapasiti peralatan yang perlu dipertingkatkan seperti oksigen tank, masuk ventilator, PPE, ubat-ubatan dan juga yang lainnya. Bilangan petugas kesihatan juga perlu ditambah. Memperkasakan penggunaan teknologi dan digitalisasi dan sistem kesihatan yang perlu lebih berdaya tahan untuk berdepan dengan suasana pandemik. Situasi ini jelas... Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencelah sedikit? Sikit lagi. Situasi ini telah jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan bagi memastikan rakyat mempunyai akses yang saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berdaya tahan, iaitu resilient dan juga lancar, ini seamless. Silakan.
Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik apabila Yang Berhormat Menteri menyebut mengenai penggunaan teknologi tadi. Sebelum ni kita pernah menghadapi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, kita menghadapi masalah dalam COVID-19 dan kita memperkenalkan MySejahtera. Setakat ni saya maklum kontrak dengan MySejahtera telah pun tamat dan saya agak bimbang mengenai datanya. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri kalau kita nak bergerak ke depan menggunakan data dan sistem IT yang lebih canggih dengan nak diperkenalkan CCMS selepas ini, apa yang telah berlaku dengan data MySejahtera, adakah sekarang menjadi milik kerajaan sepenuhnya? Dan itu membawa saya kepada persoalan seterusnya. Ini ada satu laporan dalam Harian Metro bertarikh 25 Oktober 2023 yang mana dikatakan bahawa CCMS ini dibangunkan oleh syarikat yang berpengkalan di United Kingdom. Jadi sedikit kebimbangannya ialah apa yang akan berlaku dengan data itu, bagaimana kita boleh pastikan bahawa ia selamat, tidak akan terbocor dan pemilikan itu adalah pemilikan oleh kerajaan kita juga. Saya difahamkan ada juga kenaikan kos apabila bertukar daripada TPC OSIS kepada CCMS dari segi kos bulanan, sewaan bulanan. Jadi mungkin ini boleh diperjelaskan oleh Yang Menteri. Terima kasih Yang Betul, terima kasih Menteri. Yang Menteri boleh jelas sikit balik pulau tentang isu yang sama. Tadi Yang Menteri saya meneliti jawapan tentang stress test untuk sistem kesihatan kita dan dinyatakan bahawa COVID-19 itu merupakan satu bentuk test. Jadi saya pasti pihak kementerian ada beberapa langkah ataupun action items. Kelemahan-kelemahan daripada stres itu tadi, apakah langkah untuk kita tangani apabila berlakunya pandemik sedemikian? Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Menjawab kepada Mukit Gelugur tentang penggunaan teknologi MySejahtera dan apa saja sistem Tasik Gelugur Menteri. Tasik Gelugur, minta maaf. Tasik Gelugur tempat lain. Ya. Tasik Gelugur, minta maaf. Tentang penggunaan teknologi, sistem dan sebagainya, memang MySejahtera memang sebenarnya milik data itu adalah milik MOH, iaitu kerajaan lah. Ya. Kemudian dalam apa saja sistem yang kita nak telah kita guna, yang sedang kita guna dan yang bakal kita guna, kita memang akan memastikan security data itu kita memberi perhatian yang begitu tinggilah dan kita pastikan ia terjamin. Dalam untuk meletakkan CCMS dan menggunakan CCMS ini di klinik-klinik juga, kita melibatkan mampu bersama. Jadi insya-Allah perkara-perkara ini memang kita jaga dengan sebaik mungkin. Tentang kenaikan kos adalah tidak benar, Yang Berhormat, kerana sebenarnya penggunaan yang kita CCMS yang kita perkenalkan ini kosnya sangat sangat memberi keuntunganlah kepada kerajaan ataupun MOH, ya, kerana kita akan menggunakan juga satu pendekatan baru, ya, seperti list to use, yang itu sebenarnya kalau untuk CCMS bagi dia ada beberapa jenis untuk keperluan klinik yang berbeza lah, ya. Jadi paling maksimum Yang Berhormat lebih kurang RM500 sahaja sebulan dan itu sangat murah dan memberi kebaikan kepada bajet keseluruhan kementerian. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya tanya tu sebab saya difahamkan sebelum ini kos untuk sistem panggil TCS OSIS tu adalah lebih rendah daripada 500 tadi. Tapi bagaimanapun satu perkara yang saya tak berapa nak faham ialah kenapa dalam development of CCMS ni kenapa digunakan syarikat luar yang mungkin menaikkan kos, sedangkan kita banyak pakar-pakar tempatan yang juga boleh membangunkan sistem yang sama, mungkin dengan kos lebih rendah dan dengan lebih tinggi integriti kepercayaannya. Sebab itu dibuat tempatan di negara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dia adalah sistem off shelf. Jadi bila off shelf tu dia memang murah lah sebenarnya. Tapi berkenaan pandangan Yang Berhormat tadi memang seperti saya katalah, semua itu telah kita ambil kira dan telah pun kita teliti satu persatu dan insya-Allah saya yakin apa yang kita ambil itu menjamin kepada apa yang Berhormat sebut tadi, termasuklah security data. Baik, kepada balik pulau,
Balik pulau, ya, tentang langkah-langkah, ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah ni banyak, Yang Berhormat. Saya yakin kalau di antaranya, tapi saya boleh beri jawapan yang bertulis untuk lebih lengkap. Contohnya macam sekarang ni kita masih lagi meneruskan CPRC kita, yang kita memantau di seluruh negara, di setiap negeri. Kalau ada contohnya ada lagi penyakit-penyakit seperti COVID-19, tetapi kita juga pantau untuk penyakit-penyakit yang lain, ya. Jadi memang itu agak lengkap, tetapi langkah-langkah di peringkat lokaliti, fasiliti dan sebagainya juga insya-Allah kita dalam kesiapsiagaan dan memperbaikinya, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik. Saya teruskan. Sehubungan dengan perkara tadi, ya. Jadi kertas putih kesihatan yang menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi dalam mempertingkatkan perkhidmatan dan penjagaan kesihatan di negara ini telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada 15 Jun tahun ini. Jadi bagi menjawab soalan YB Kuala Langat. Kuala Langat ada? Tak ada. Mengenai status Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan, KKM sedang membangunkan kerangka tadbir urus dalam mengambil kira pandangan daripada pelbagai pemegang taruh dalam dan juga luar Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM juga sedang meneliti syarat penubuhan, pengoperasian sumber manusia dan implikasi kewangan berdasarkan model dalam negara dan antarabangsa mengikut kesesuaian fungsi yang ditetapkan. Berkenaan dengan skim insurans kesihatan seperti yang dibangkit oleh YB Kuching. Menteri. Kementerian sekejap. Sebelum ke tajuk yang baru tadi berkaitan dengan penubuhan satu jawatan kuasa yang mungkin memantau soal perkhidmatan kesihatan di negara kita ni, bila dijangkakan mungkin jawatan kuasa ni akan ditubuhkan untuk memantau segala yang telah diluluskan dalam kertas putih kesihatan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Kita dalam proses sekarang ini untuk memperincikan struktur jawatankuasa tersebut, dan kita juga sedang melihat mungkin nama-nama yang kita boleh letakkan dalam jawatankuasa yang kita sedang bangunkan ini. Tapi insya-Allah kita akan melibatkan seramai mungkinlah jawatankuasa ini daripada mereka-mereka yang pakar, ya, termasuklah yang dalam kementerian maupun di luar kementerian. Jadi kalau Yang Berhormat berminat, bolehlah insya-Allah minat Yang Berhormat. Kalau tak minat, saya tak bolehlah. Okay. Baik, mengenai skim insurans kesihatan, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching, Kementerian sedang meneliti dan menimbangkan pelbagai mekanisme pembiayaan kesihatan, termasuklah keboleh laksanaan option skim caruman progresif melalui insurans kesihatan sosial atau insurans kesihatan negara dengan caruman pekerja, majikan dan kerajaan. Ianya adalah insurans yang dikendalikan oleh kerajaan, tidak berasaskan keuntungan, non-profit driven dan menggunakan falsafah tanggungan bersama. Tuan Yang di-Pertua, pembinaan dan naik taraf hospital dan fasiliti kesihatan sudah tentu mengambil masa untuk disiapkan. Oleh itu, sebagai langkah segera mengurangkan kesesakan hospital atau low hanging fruit solution dengan izin sebanyak 200 juta telah diumumkan dalam belanjawan kali ini bagi membiayai kerjasama awam swasta. Untuk makluman Yang Berhormat Kuantan ada? Yang Berhormat Kuantan, jumlah tersebut akan digunakan untuk menyumberluarkan pesakit hospital kerajaan kepada hospital swasta, hospital tentera dan juga hospital universiti yang meliputi kes pembedahan dan bukan pembedahan. Mengenai dengan skim perubatan madani, inisiatif lain yang mampu mengurangkan juga kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital ialah melalui skim perubatan madani yang mana YB Kuala Langat juga telah bertanyakan tentang status pelaksanaannya di setiap daerah dan sama ada berlaku pertindihan dengan skim peduli sihat Selangor. Seperti yang berhormat maklum, skim perubatan madani telah pun kita perluaskan di seluruh negara mulai 15 September 2023 yang lalu. Jadi sehingga 31 Oktober
2023, skim perubatan madani ini telah memberikan manfaat kepada 213,193 isi rumah, penerima golongan berpendapatan rendah dan 355,467 rawatan kesihatan pesakit luar ringan telah pun diberikan. Di negeri Selangor saja, terdapat 708 klinik swasta yang telah mendaftar dan sedia memberikan rawatan. Daripada jumlah ini, Yang Berhormat, sebanyak 28 klinik swasta yang berada dalam daerah Kuala Langat. Bagi mengelakkan pertindihan, penerima yang layak perlu membuat pengisytiharan bahawa mereka tidak menerima mana-mana manfaat yang sama atau serupa seperti skim ini daripada mana-mana skim majikan atau kerajaan negeri maupun agensi perubatan lain seperti Iltizam Selangor Sihat ataupun Perak Prihatin dan yang lain-lainnya. Untuk makluman Yang Berhormat Sungai Petani, penerangan kepada pesakit agar mendapatkan rawatan awal di klinik kesihatan atau klinik swasta yang berdaftar dengan skim perubatan madani tanpa perlu ke hospital sentiasa dilakukan kepada pesakit khususnya oleh petugas barisan hadapan di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan bantuan Pegawai Pendidikan Kesihatan Hospital dan juga Unit Komunikasi Corporate Hospital masing-masing. Pesakit yang juga disarankan untuk ke klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan extended hours sekiranya pesakit tinggal berhampiran dengan klinik tersebut. Untuk makluman YB Kuala Langat yang bertanyakan mengenai keberkesanan inisiatif extended hours di bawah projek Rintis STAR, jumlah kedatangan pesakit selepas waktu pejabat didapati telah meningkat antara 30 hingga 65% susulan daripada pemanjangan tempoh operasi tersebut. Bermaksud ini memberi kesan yang positif. Daripada angka tersebut, sebanyak 3 hingga 6% adalah pesakit yang disalurkan dari Jabatan Kecemasan Hospital terdekat ke klinik kesihatan yang terlibat di dalam projek ini. Saya menyambut baik cadangan Yang Berhormat Batu agar Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan sistem digital bagi seluruh fasiliti kesihatan kementerian. Kementerian sememangnya telah mempunyai perancangan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan melalui pendigitalan sistem kesihatan negara dan bagi tujuan ini projek Rintis Electronic Medical Record EMR sedang dilaksanakan di Negeri Sembilan melibatkan 7 hospital, 42 klinik kesihatan dan 11 klinik pergigian. Kementerian telah melaksanakan perolehan secara tender terbuka bagi projek Hospital Information System atau HIS dan Tele Primary Care dan Oral Health Clinic TPC OCHIS. Tawaran tender telah ditutup pada 31 Oktober tahun ini dan pelantikan syarikat dijangka kita dapat muktamadkan pada Disember 2023 ataupun selewat-lewatnya Januari tahun hadapan. Penggunaan sistem maklumat Hospital Information System HIS ini di fasiliti Hospital KKM akan turut merangkumi rekod EMR serta pengurusan janji temu pesakit. Melalui HIS ini, maklumat pesakit boleh diakses dan diuruskan secara berpusat dan seragam. Maklumat pesakit dalam HIS diintegrasi dengan platform Health Information Exchange HIE yang sedang dibangunkan dan akan diluaskan penggunaannya di semua fasiliti. Itu fasiliti Hospital KKM lah. Jadi melalui integrasi ini, pesakit akan dapat mengakses maklumat termasuk janji temu di hospital melalui aplikasi MySejahtera. Untuk makluman, Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya melaksanakan Cloud-Based Clinical Management System atau CCMS di 50 klinik kesihatan pada tahun ini dan bagi tahun hadapan insya-Allah sebanyak 100 lagi klinik kesihatan termasuk klinik desa dan komuniti akan kita sasarkan. CCMS ini merupakan satu peralihan daripada on-premise server kepada cloud-based. Menteri. Rekod Batu, berkaitan jawapan tadi, saya ucapkan terima kasih dan apabila saya berjumpa dengan doktor-doktor, terutamanya di HKL, mereka beritahu saya masa yang mereka ambil untuk tulis manually berkaitan dengan patient ni ambil terlalu lama dan itulah punca besar kenapa waiting list tu terlalu panjang. Dan saya mencadangkan gunakan peluang ini ataupun inisiatif ini di HKL dulu. Terima kasih.
Baik, terima kasih YB Batu. Kita mengambil maklum tentang hal tersebut. Boleh dibincangkan dengan HKL, tapi HKL juga sebenarnya mereka mempunyai sistem yang tersendirilah, ya. Itu yang kita tengok sebenarnya hospital dan fasiliti kita ni banyak sebenarnya ada sistem masing-masing, tapi dia tidak not in abang kata communication to each other. Ya. Okay. Tapi insya-Allah kita akan perbaikilah ya dengan EMR kita nanti. Baik. Rekod digital amat penting ya bagi mewujudkan capaian data pesakit dengan pantas, selamat dan boleh dikongsi dengan semua sistem digital kesihatan kerajaan sekaligus melancarkan proses pekerja barisan hadapan KKM di samping memendekkan tempoh waktu menunggu bagi mendapatkan rawatan seperti apa yang disarankan oleh YB Batu tadi. Terima kasih. Tuan Pertua, berdasarkan pengalaman pandemik COVID-19 yang lalu, sememangnya jelas wujud jurang fasiliti kesihatan antara bandar dan juga luar bandar. Jadi bagi menjawab soalan YB Betong mengenai perkara ini, KKM sedang menjalankan kajian jurang penawaran dan permintaan fasiliti kesihatan, peralatan dan kapasiti sumber manusia untuk kesihatan di Malaysia fasa 1 bagi tahun 2023 hingga 2024 bersama kumpulan Bank Dunia. Hasil kajian dijangka dapat mengenal pasti jumlah sebenar fasiliti kesihatan, peralatan dan tenaga kerja kesihatan yang sedia ada serta yang diperlukan mengikut keperluan penduduk semasa dan akan datang. Hasil kajian ini juga akan membolehkan dasar dan perancangan sumber kesihatan dibuat mengikut keutamaan berasaskan bukti atau evidence base. Menyentuh tentang sumber manusia pula yang dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus berusaha untuk merapatkan jurang nisbah petugas kesihatan kepada penduduk seperti mana yang dibangkitkan oleh YB Kuala Pilah dan juga Tanjung Karang. Dalam hal ini, Kementerian sentiasa komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang optimum menerusi pelaksanaan inisiatif seperti menambah baik proses kerja, tempoh menunggu untuk mendapat perawatan, melaksanakan aktiviti penyumberluaran outsourcing ya dengan izin dan memohon jawatan tambahan bagi fasiliti sedia ada yang juga baru ataupun yang baru beroperasi dan juga dinaik taraf. Bagi meningkatkan bilangan doktor pakar, Kementerian bagi tahun 2024 telah diperuntukkan sebanyak 200 juta bagi membiayai beasiswa kepada pegawai perubatan pakar, jururawat, paramedik dan skim yang lainnya di bawah kementerian untuk mengikuti latihan jangka panjang dan sederhana dalam perkhidmatan. Pegawai-pegawai perubatan yang lulus latihan kepakaran akan ditempatkan di fasiliti-fasiliti baru dan fasiliti yang dinaik taraf dari semasa ke semasa. Langkah ini diharap dapat mengurangkan kesesakan hospital sedia ada seperti yang sering dibangkitkan akhir-akhir ini. Berhubung kenyataan YB Kuala Nerus okey, bahawa ramai doktor tidak diserap ke jawatan tetap, sebenarnya semenjak tahun 2019 hingga September 2023, seramai 8,596 pegawai perubatan kontrak telah ditawarkan pelantikan secara tetap. Sebahagian besar daripada pelantikan secara tetap ini disumbangkan menerusi urusan pelantikan tetap iaitu 3,215 pegawai perubatan kontrak pada tahun 2022 dan 4,263 pegawai perubatan kontrak pada Julai 2023. Tawaran pelantikan secara tetap buat kali kedua insya-Allah pada tahun 2023 sedang dilaksanakan oleh SPA ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pelantikan tetap ini melibatkan seramai 1,226 lagi pegawai perubatan kontrak yang merupakan calon simpanan dan akan melapor diri di penempatan ditetapkan pada 18 Disember akhir tahun ini. Jadi pelantikan tetap seterusnya akan dilaksanakan berdasarkan kekosongan jawatan tetap dari semasa ke semasa. YB Tanjung Karang telah bertanya mengenai Hospital Tanjung Karang masih tiada doktor pakar katanya, ya. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga bulan Ogos tahun ini 2023, kementerian telah menempatkan seramai 16 pakar perubatan residen dalam bidang perubatan dalaman, pembedahan am,
ortopedik, radiologi, perubatan kecemasan, obstetrik dan gynekologi, anestesiologi dan rawatan kritikal, patologi dan pediatrik. Dari jumlah semua 16 orang. Dan jumlah pakar di Hospital Tanjung Karang sedia ada boleh ditambah pada masa ke hadapan insya-Allah mengikut keperluan lah dan pemetaan perkhidmatan. YB Sempurna. YB Sempurna telah membangkitkan mengenai hanya ada satu pakar jantung saja di Sabah. Ya. Dan terdapat tambahan di Tawau dan juga Sandakan. Pada tahun 2023, untuk pengetahuan yang berhormat, negeri Sabah mempunyai 3 orang pakar kardiologi, termasuk 2 orang pakar yang baru tamat latihan sub-kepakaran pada tahun ini. Pakar-pakar ini masih memerlukan penyeliaan oleh pakar perunding kanan kardiologi di Pusat Kardiologi Hospital Queen Elizabeth II, HQE 2, Kota Kinabalu, terutama semasa menjalankan rawatan prosedur dan intervensi. Rawatan pesakit jantung turut diberikan oleh pakar perubatan kecemasan dan pakar perubatan dalaman di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang lainnya di Sabah, dan sekiranya memerlukan rawatan yang lebih khusus ataupun rawatan intervensi, kita akan rujuk kepada Pusat Kardiologi HQE 2. Kementerian sentiasa meneruskan usaha untuk melatih pakar-pakar kardiologi yang baru dengan sasaran dan juga menawarkan perkhidmatan kardiologi di Hospital Sandakan pada tahun yang mendatang. YB Tumpat, YB Larut dan juga Kuala Nerus telah mempersoalkan mengenai keperluan fasiliti swasta yang mengambil jururawat asing hingga 40% daripada kapasiti jururawat di sesebuah fasiliti swasta. Untuk makluman ahli yang berhormat, kota sebanyak 40% tersebut sebenarnya adalah polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia, bukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berhubung kewajaran mengambil jururawat asing pula pada peringkat awal, isu kekurangan tenaga kerja jururawat di sektor swasta telah dibangkitkan oleh Persatuan Hospital Swasta Malaysia, APHM. Jadi kekurangan jururawat menyebabkan hospital swasta mengalami kesukaran memperluas dan mengoptimumkan perkhidmatan kesihatan di fasiliti swasta. Ya. Sehubungan itu, Kementerian telah mengkaji unjuran keperluan jururawat di sektor swasta dan bersetuju untuk memberi kelonggaran bersyarat. Jadi kelonggaran kita adalah kelonggaran bersyarat yang berhormat kepada fasiliti kesihatan swasta untuk mengambil jururawat terlatih warga asing ataupun secara ringkasnya JTWA bagi tempoh 12 bulan mulai 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2024. Walaupun tempoh sah pengambilan JWTA hanya untuk setahun saja yang berhormat, pelanjutan perkhidmatan dibenarkan selama 12 bulan lagi berdasarkan kelulusan perakuan pengamalan sementara TPC, dan ia akan dinilai semula mengikut keadaan serta keperluan semasa. Ya, Pak Menteri. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Keadaan sebenarnya, adakah benar-benar dalam negara kita ini kekurangan jururawat ataupun pengambilan itu kerana gaji jururawat asing itu lebih murah daripada jururawat tempatan? Sekiranya benar-benar kurang, apakah polisi kerajaan untuk menambah lagi pusat-pusat atau menambah pengambilan pelajar baru untuk memastikan kita cukup jururawat dalam negara kita sendiri? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sebenarnya apa yang berlaku yang berhormat ketika pandemik selama 3 tahun, ya, kita tidak dapat melaksanakan latihan penuh untuk jururawat lah 3 tahun. We are lack of 3 years. Training kepada jururawat ni dia mengambil lebih kurang 5,000 orang lah boleh maksimum, ya. Jadi apa yang berlaku bila kekurangan itu untuk tempoh tersebut, maka dia jadi tak cukup lah, ya. Itu yang menyebabkan kita mengambil keputusan untuk membuka ruang, sebab seperti yang saya sebut tadi, contoh APHM, ya, mereka memberitahu bahawa mereka ada kapasiti sehingga masih lagi ada kapasiti sehingga 1,000 katil untuk mereka memaksimalkan dia punya perkhidmatan. Jadi tapi tak boleh nak dapatkan jururawat. Jadi sebab itu kita memberi ruang untuk kita kaji semula dekat mana yang kita boleh memberi ruang supaya mereka dapat mengoptimumkan kapasiti itu. Dan kita perlu ingat, ya, sebenarnya yang hadir ke hospital-hospital swasta ni yang berhormat adalah mereka-mereka yang mampu.
mereka-mereka yang mampu. Jadi dia tidak memberi kesan kepada perkhidmatan kepada public hospital. Sebab public hospital ni kita cater kepada rakyat yang lebih kurang kemampuannya. Jadi disebabkan oleh itu, maka kita memberi syarat tersebutlah dan kita membuka, dan saya pasti ia juga akan membantu dari sudut ekonomi negara. Ya. Dan juga ada satu program yang kita laksanakan dalam MHTC yang kita menggalakkan rakyat-rakyat daripada luar negara untuk datang mendapatkan perkhidmatan di negara kita, ialah dilaksanakan oleh hospital-hospital swasta ni. Jadi itu membantu menarik dan meningkatkan ekonomi negara. Jadi itu yang saya kata sekejap. Saya habiskan jawab sekejap, Colonel Ros. Jadi buat setakat ini memang kita nampak ada kekurangan bilangan jururawat. Sekarang ni jururawat banyak, kebanyakannya adalah keluaran ILKKM. Jadi insya-Allah kita melihat juga pada masa akan datang untuk mendapatkan juga sumber-sumber itu daripada IPTA contohnya. Ya. Jadi insya-Allah lah perkara ini harapnya dalam masa 2 tahun akan datang ini kita dapat mengatasi masalah kekurangan jururawat ini, dan kebanyakan jururawat yang keluar daripada IKKM ini memang diserap secara terus ke hospital-hospital dan fasiliti kerajaan. Terima kasih. Saya mendengar jawapan Yang Berhormat tentang kekurangan jururawat dalam negara kita ini, dan kita nak benarkan, kerajaan nak benarkan supaya kita ambil daripada negara luar. Syaratnya diberikan hanya 12 bulan dan boleh disambung 12 bulan lagi. Saya ni bekas Menteri Dalam Negeri, jadi saya tahu nak mengambil orang luar ni 12 bulan itu adalah sesuatu syarat yang saya rasa amat sukar sekali. Jadi kalau nak bagilah betul-betul 2 tahun sekali. Tapi tak apa, kerajaan dah buat dengan syarat begitu kerana kosnya agak tinggi nanti, satu. Tapi yang penting pada saya, tidakkah ada jalan lain? Kalau kita tak cukup lah. Yang Berhormat kata 3 tahun kita dalam pandemik. Ketika itu kita tak dapat nak mengeluarkan jururawat yang terlatih dengan jumlah yang mencukupi. Mengapa tidak kita berikan peluang kepada mereka yang dalam keadaan negara kita ni menghadapi masalah kos sara hidup yang tinggi ni, kita tanya, berikan peluang kepada mereka yang telah pun sebenarnya bersara untuk kembali menampung dalam tempoh 12 bulan itu. Lebih baik daripada kita nak ambil orang luar ni. Sebab saya rasa ini adalah jalan yang boleh memberikan menang-menang kepada bukan hanya mereka yang memerlukan jururawat, tetapi juga kepada rakyat Malaysia yang sudah pun terlatih dan mungkin mereka boleh mendapat peluang untuk mencari pekerjaan yang sebenarnya mereka telah pun pernah lakukan sebelum ini. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya juga ingin sambung daripada apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Larut. Jarang sekali saya bersetuju dengan dia. Tapi kali ini saya bersetuju dengan pendapat Yang Berhormat. Kita lihat bahawa dasar kerajaan sekarang adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja di luar negara. Nombor 1. Dan tiba-tiba Kementerian Menteri membuat penjelasan di Dewan Yang Mulia ini mengatakan bahawa mungkin kita akan mengambil pekerja-pekerja yang terlatih jururawat daripada luar negara. Kalau kita pergi ke Singapura umpamanya di lapangan terbang antarabangsa Singapura, kita lihat bahawa ada pekerja-pekerja di situ yang membantu kita ketika kita tiba di pintu pelepasan, di mana rata-rata mereka ini merupakan warga emas yang masih lagi sihat, boleh bertutur, bercakap dan mempunyai kelayakan-kelayakan. Mungkin mereka merupakan bekas kaki tangan daripada kementerian ataupun daripada syarikat-syarikat lapangan, syarikat-syarikat penerbangan yang selepas telah bersara dilantik semula untuk menyambung pekerjaan. Pada masa yang sama, saya juga ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri,
sama ada terdapat juga apa-apa rancangan untuk kita mengambil untuk sementara sebagai pekerja sementara jururawat yang terlatih yang bekerja di pusat-pusat perubatan persendirian. Kerana umpamanya di Pulau Pinang, saya beri contoh, Hospital Lam Wai mempunyai pusat sendiri di mana mereka melatih jururawat-jururawat. Dan jururawat-jururawat ini adalah jururawat-jururawat yang terlatih. Mungkin kalau ada ruang di mana pihak Kementerian Kesihatan boleh mempertimbangkan, maka jururawat-jururawat yang dilatih oleh pusat-pusat perubatan persendirian ini boleh diambil bukan secara tetap tetapi secara kontrak, sehinggalah Kementerian Kesihatan dapat melatih jururawat-jururawat yang cukup untuk menampung keperluan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi saya menyokong saranan Yang Berhormat Larut, Julutong menyokong Larut kali ini, di mana kita, kalau benda yang baik Larut cadangkan, Julutong mesti menyokong. Benda yang tak baik memang saya tak sokong lah. Tapi saranan beliau bahawa ada jururawat wanita yang mungkin telah pun bersara tetapi masih lagi sihat, dapat berbakti, dapat memberi mungkin dalam kerja mereka memberi sumbangan lain seperti menjadi ketua jururawat di ward-ward kecemasan atau ketua jururawat di mana berlakunya pembedahan-pembedahan kritikal daripada pengalaman beliau, seorang matron umpamanya yang telah pun bersara. So saya berpendapat bahawa beliau ataupun pesara-pesara ini boleh diambil balik untuk bekerja daripada kita mengambil pekerja-pekerja daripada luar negara. Mohon mohon dipertimbangkan. Mohon Kuala Pilah ingin melontarkan suatu persoalan. Ya. Tidak, sebelum tamat. Saya, Kuala Pilah sebenarnya ingin melontarkan persoalan sama ada KKM sudah bersedia untuk explore dengan izin menerokai suatu kaedah pemerolehan aset di KKM ini, di hospital-hospital yang saya lihat, jikalau pemerolehan aset ini pembelian ataupun yang dibuat begitu besar sekali. Dan saya tengok bilion pembelian aset-aset baru, alat-alatan baru di hospital ini. Jadi saya melontarkan sama ada KKM sudah bersedia untuk menerokai kaedah leasing memajak. Dan saya rasa ini kaedah yang saya rasa yang perlu difikirkan oleh KKM, dan jikalau ianya sesuai, praktikal dan ekonomikal, mungkin ianya boleh diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih kepada ramai ahli yang berhormat yang berminatlah dalam urusan jururawat ini. Alhamdulillah. Suka saya mendengarnya sebenarnya. Baik, yang berhormat, berdasarkan anjuran kementerian bagi tahun 2023 dan 2024, lebih kurang 8,000 jururawat diperlukan. Jadi bilangan pelatih jururawat yang kita latih di IPTA dan IPTS ini juga bagi 2 tahun tersebut tidak mencukupi sebenarnya untuk menampung, walaupun kita tambah dengan pelatih jururawat di IRKKM. Tapi kita juga sedang memikirkan cara-cara lain lah, ya, cara-cara lain. Contohnya yang kita lihat di antaranya jumlah jururawat di Sabah dan Sarawak agak kekurangan. Dan kita lihat juga kadang-kadang ada di antaranya keperluan, maksudnya bila kita nak ambil itu kan dia ada certain apa yang kata keperluan lah untuk mengambil. Contoh, if you're not mistaken, untuk jururawat kita ambil 5B atau macam tu, ya, keputusan. Tetapi saya akan pastikan balik yang ini, minta maaf. Jadi kita fikir juga untuk mungkin bagi mereka yang kelayakannya agak rendah, untuk kita buat sebelum kita masukkan dia kepada kos yang sebenar, kita bagi mungkin another 6 months untuk kita latih dia lebih sikit masa lah. Itu di antaranya. Jadi apa yang dicadangkan oleh Larut dan juga Julutong tadi, saya rasa boleh juga kita fikirkan, ya, untuk kita offer ataupun beri peluang kepada mereka-mereka yang telah bersara untuk kembali kepada berkhidmat ke dalam sistem perkhidmatan kesihatan. Jadi kita boleh memikirkan option tersebut, ya. Dan saya jangka mungkin ramai seperti yang
Jelutong sebut, masih lagi. Dia bukan sahaja jururawat, malah juga banyak yang lain yang termasuk kepakaran. Even ada juga pada agensi-agensi lain juga mungkin, sebab kita sekarang ni menggalakkan active living untuk yang mereka-mereka yang berusia. Jadi ini mungkin di antaranya kita boleh lihat ruang di mana kita boleh mengambil kembali mereka-mereka yang telah bersara. Yang keduanya, saya juga nak memberitahu bahawa sebenarnya ada juga masalah yang kita nampak ialah maldistribution, di mana kadang-kadang bagi saya lah nurses ini atau jururawat, dia kepakarannya adalah di bidang klinikal. Jadi kadang-kadang ada juga mereka itu dilibatkan atas urusan contohnya clerking work lah. Jadi itu kita tengah tengok juga yang berhormat semua. Jadi kita tengah melihat tentang isu maldistribution ini untuk memastikan supaya jururawat ini digunakan kepakaran mereka secara optimum pada tempatnya. Bagi pusat-pusat perubatan persendirian YB Jelutong, maklumat yang saya dapat tahu biasanya keluaran daripada pusat-pusat perubatan persendirian ini mereka diserap terus ke pusat perubatan masing-masing. Jadi biasanya tidak ada kelebihan dari situlah, tapi saya akan pastikan juga kita akan membuka ruang lah kalau mereka berminat untuk berkhidmat di fasiliti-fasiliti awam ini. Yang Hormat, adakah kementerian sedang mengkaji mismatch ini antara kepakaran jururawat dilihat dari segi dasar yang dibuat oleh kerajaan yang secara spesifiknya membenarkan pengambilan nurse jururawat daripada luar. Tetapi jawapan Yang Hormat sedang mengkaji tentang mismatch. Ada yang kepakaran dari segi klerikalnya, kepakaran di sini. Maknanya ada pencanggahan antara kementerian ini dengan Kementerian Sumber Manusia dan dasar keseluruhan kerajaan. How do you see this? Yeah. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Maksud saya tadi itu bukan mismatch dari segi yang itu. Mismatch ni maksudnya maldistribution, saya gunakan perkataan tadi. Bermaksud kepakaran nurses, doctors dan sebagainya ialah di bidang klinikal. Jadi menjaga pesakit, merawat pesakit. Ya. Jadi kadang-kadang ada di antara mereka, contohnya lah, kerja mereka mencatat contohnya prosedur-prosedur contohnya dalam ward for example. Itu boleh dilakukan, mungkin kita boleh ambil mereka-mereka yang bukan di bidang klinikal lah untuk melaksanakannya. Itu maksud saya. Jadi kita nak menempatkan nurses ini atau jururawat ini di tempat yang sebetulnya lah. Itu maksud saya tadi. Ya. Yang Dipertua sedikit Yang Berhormat Menteri pasal nurse juga. Nurse juga. Oh, ramai nurse. Okey, baik. Saya ni kebetulan kakak dan kakak ipar saya sister lah dekat ni, matron seorang. Jadi berkaitan dengan nursing ni juga, saya baru-baru ni di tempat saya lah, Yang Berhormat Menteri, kita buat satu kursus tajaan penuh beasiswa untuk tarik minat anak-anak muda kita lah menyertai ni bidang kejururawatan, bagi allowance 600 hingga 1000 selama 3 tahun dia berkursus umur 18 hingga 25, tetapi malangnya dia punya sambutan tu tak berapa ramai lah. Jadi saya mohon mencadangkan dalam kesempatan ini mungkin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga wajarlah masuk ke mungkin peringkat sekolah untuk mempromosikan kerjaya nursing ni, sebab kita ada kekurangan dan kita pun tahu belia-belia kita ni, insan muda Malaysia ni dia kurang pekerjaan. Jadi kalau ada ruang tu sepatutnya dia kena match lah, maksudnya dengan ketidakadaan pekerjaan tu dengan peluang-peluang yang wujud, contohnya bidang kejururawatan. Terima kasih. Yang Berhormat Tenggara, memang saya bersetuju dan itu juga hala tuju kita. Kita sebenarnya nak membuka ruang ini dan mungkin akan bekerjasama dengan KPM nanti untuk mendedahkan anak-anak kepada perkhidmatan career path seperti inilah. Jadi saya bersetuju dan insya-Allah kita ambil perhatian tentang apa yang diberikan cadangan oleh Tenggara tersebut. Kalau bila nanti saya akan jawab sebab dia berkaitan dengan aset, saya akan jawab sekejap lagi. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 10 minit lagi. Oh, 10 minit, baik. Menteri, sila jawab soalan Sibu sini ya, mengenai invasive cardiac unit di Sibu Hospital. Sorry, mengenai apa Yang Berhormat? Invasive cardiac unit in Sibu Hospital. Status terkini, adakah ada berita baru tentang
invasive cardiac unit ini? Ada berita baru yang berhormat, nanti saya jawab secara bertulis yang itu. Panjang jawapan dia. Jadi saya teruskan dulu. Baik. Saya sambung ya. Penggajian kita balik pada nurses tadi JTWA. Penggajian JTW ini dapat membantu mengoptimumkan pengoperasian dan perkhidmatan di fasiliti swasta. Fasiliti-fasiliti tersebut akan lebih bersedia untuk menyokong Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memenuhi keperluan kesihatan rakyat melalui jalinan kerjasama awam swasta. Secara tidak langsung, langkah ini akan memberi kesan positif terhadap pelbagai sektor ekonomi seperti pelancongan kesihatan dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Langkah yang diambil ini dijangka tidak akan memberi kesan kepada perkhidmatan awam yang mana hampir semua jururawat kementerian seperti yang saya sebut tadi diserap terus ke jawatan tetap. Bagi memastikan bilangan jururawat mencukupi untuk memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada rakyat, Kementerian telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti yang berikut. Mungkin akan menjawab juga concern daripada yang berhormat tadi. Kementerian sedang bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membatalkan moratorium pembukaan kolej kejururawatan swasta baharu bagi meningkatkan pengeluaran jururawat setempat ataupun tempatan. Keduanya, pengambilan pelatih diploma kejururawatan tajaan kementerian dinaikkan kepada 1,000 kepada 2,000 setiap tahun. Sementara itu, jururawat masyarakat akan dilatih menjadi jururawat terlatih menerusi program peralihan diploma kejururawatan daripada 800 orang kepada 1,000 orang. Permohonan kepada agensi pusat bagi pengujudan jawatan tambahan secara berfasa melibatkan pelbagai skim perkhidmatan bagi fasiliti sedia ada Kementerian Kesihatan ini untuk tahun 2023 hingga 2025 dan keempatnya pengambilan tetap secara berfasa graduan diploma kejururawatan daripada IPTA dan juga IPTS pada tahun 2024. Saya menghargai keprihatinan YB Jelutong dan juga YB Balik Pulau yang telah menyentuh isu buli yang dialami oleh doktor-doktor baharu. Bagi menangani masalah ini, Kementerian melaksanakan beberapa inisiatif termasuk menubuhkan pasukan petugas khas bagi menambah baik budaya kerja perkhidmatan kesihatan, iaitu Healthcare Work Culture Improvement Task Force pada 13 Mei 2022 bagi mengkaji isu buli yang berlaku dalam kalangan warga kementerian. Hasil kajian mendapati bahawa daripada 110,411 responden yang terdiri daripada kalangan pegawai dan kaki tangan kementerian telah menjawab kepada soalan kaji selidik kita, 60% iaitu 66,247 responden mempunyai perasaan positif di tempat kerja, manakala 20% iaitu 22,082 memilih perasaan neutral. Hanya ini tidak, itu pun tidak ya. Manakala baki 20% lagi iaitu 22,082 orang daripada responden mempunyai perasaan negatif terhadap tempat kerja. Saya yakin yang ini juga adalah angka yang agak tinggi ya. Kemudian berdasarkan hasil sesi soal selidik tersebut serta dapatan semasa sesi turun padang dan libat urus pula, pasukan ini mengesyorkan agar berapa penambahan baik perlu kita laksanakan daripada aspek pertamanya penetapan kriteria kompetensi dan standard di peringkat pengajian serta melaksanakan prasaringan calon pegawai perubatan siswazah PPS, penyeragaman standard latihan PPS. Kita juga menyarankan penyeragaman program transformasi minda dan orientasi hospital bagi semua hospital latihan siswazah. Kemudian menubuhkan kumpulan sokongan PPS dan layanan perkhidmatan, menambah baik polisi dan garis panduan serta prosedur sedia ada berkaitan pengurusan aduan dan buli, dan terakhirnya pendigitalan proses kerja, ini penting, dan pengintegrasian sistem Kementerian Kesihatan Malaysia serta beberapa isu lain yang boleh kita rujuk dalam laporan penuh HWCITF yang saya sebut tadi di dalam portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Pak Menteri, terima kasih di atas penjelasan dan maklum balas. Saya menghargai kerana saya sendiri mempunyai beberapa orang rakan-rakan yang bekerja sebagai pegawai perubatan yang mengadu tentang masalah buli ini. Cuma saya ingin mencadangkan kalau boleh dipertimbangkan khususnya kepada pegawai-pegawai perubatan yang bekerja di ward-ward kecemasan di seluruh Malaysia, di mana kalau boleh kementerian mempertimbangkan untuk mereka diberi cuti sekurang-kurangnya dalam seminggu untuk rehat sehari atau dua yang diwajibkan supaya mereka tidak, maklumlah di tiap-tiap ward kecemasan mereka menerima
mangsa-mangsa kemalangan, mangsa-mangsa daripada macam-macam kes. Jadi saya fikir bahawa sekiranya kementerian boleh pertimbangkan bahawa mereka dibenarkan bercuti setiap hari Sabtu, Ahad dan ataupun silih berganti, di mana mereka dapat beristirahat bersama-sama dengan keluarga dan kembali melaksanakan tugasan mereka. Kerana saya mendapati bahawa mereka tidak mempunyai cukup masa untuk bercuti. Mungkin on call setiap masa. Dan ini mungkin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka membuli atau menjadi mangsa buli. Terima kasih. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih YB Jelutong, kita boleh pertimbangkan, tetapi seperti yang saya sebutlah, hospital ini sebenarnya masalahnya kita tak pernah tutup walau sehari pun. Bayangkan kalau hospital ditutup 24 jam, apa yang akan berlaku. Jadi kemudian dengan kekurangan pekerja, jadi kita tengah tambah baik. InsyaAllah kita seperti yang saya sebut dari awal tadi tentang sumber manusia juga kita sedang tengok keadaan itu, dan Alhamdulillah tahun lepas kita telah menambahkan, contohnya daripada penempatan kontrak doktor kepada penempatan tetap, itu di antaranya juga itu sebenarnya menggembirakan hati mereka lah, dan ada juga beberapa perkara lain yang kita laksanakan untuk memastikan pekerja-pekerja kita, petugas-petugas kita tidak menerima ataupun mengalami keadaan seperti stres dan kesihatan mental mereka terganggu. Jadi saya berterima kasih atas saranan Yang Berhormat Jelutong. Jadi sedikit lagi, Tuan Dipertua, saya ada 3 minit lagi untuk saya menjawab. Sebenarnya kesihatan mental seperti yang YB Jelutong bawa tadi juga adalah penting untuk saya jawab. Mungkin saya boleh bacakan sedikit jawapan yang saya telah diberikan kepada saya iaitu YB Setiu, YB Betong dan juga YB Kulim Bandar Baru menunjukkan keprihatinan terhadap isu kesihatan mental dengan mencadangkan saringan kesihatan mental yang lebih meluas termasuk kepada golongan gelandangan dan juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, Setiu, Betong, Kulim dan Bandar Baru sebanyak 24.6 juta telah diluluskan untuk pelaksanaan aktiviti di bawah program kesihatan mental pada tahun 2024. Tuan Dipertua, saya tinggal 2 minit, saya ingin mengakhiri mengambil satu lagi jawapan Menteri, kepada Pak Menteri, boleh tak? Jempol sikit, saya tinggal 2 minit je. Jempol sikit aja. Ya, terima kasih. Jempol itu mengemukakan naik taraf hospital Jempol ni daripada hospital harian biasa kepada hospital pakar minor, memandangkan untuk mengatasi kesesakan hospital Kuala Pilah yang rata-rata semuanya adalah dirujuk daripada hospital Jempol, dan juga untuk memberi kemudahan perkhidmatan kesihatan kepada 155,000 orang penduduk Jempol, dan juga semasa lawatan saya hari itu peralatannya telah canggih. Jadi saya harap ianya dapat pertimbangan seterusnya daripada pihak kementerian. Terima kasih Jempol. InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Untuk satu lagi isu pelancongan kesihatan, saya amat setuju dengan saranan daripada YB Tanjung Karang supaya kerajaan mempromosikan health tourism. Sikit, saya tinggal 1 minit. Minta maaf, saya tinggal 1 minit je. 1 minit. Sebagai nilai tambah bagi mendorong lebih ramai pelancong-pelancong asing datang ke Malaysia. Untuk makluman YB Tanjung Karang, ahli-ahli yang berhormat, Malaysia telah terkenal sebagai destinasi pelancongan kesihatan bagi pelbagai jenis rawatan kuratif yang bernilai tinggi seperti kardiologi, kanser, rawatan kesuburan, ortopedik, gastrologi, oftalmologi, urologi, neurologi dan sebagainya semenjak dari tahun 2011 lagi. Jadi Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam pelancongan kesihatan dengan pendapatan tahun 2023 dijangka mencecah 2 bilion berbanding pencapaian pre-pandemic pada tahun 2019 yang berjumlah 1.7 bilion. Dengan ini kerajaan telah memperuntukkan 30 juta ringgit pada tahun 2024, iaitu tambahan sebanyak 10 juta berbanding 2023 sebagai pengiktirafan kerajaan terhadap potensi pelancongan kesihatan sebagai salah satu sektor perkhidmatan ekspor utama negara, dan peningkatan bajet ini juga mampu mewujudkan lebih banyak peluang untuk membangunkan sektor ini. Pihak kementerian amat menghargai keprihatinan dan juga cadangan daripada YB Bandar Kuching supaya kementerian melaksanakan inisiatif untuk menjaga masyarakat menua di negara ini melalui National Dementia Action Plan, dan ini selaras dengan saranan WHO Decade of Healthy Aging
2021 hingga 2030 dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan pelan tindakan demensia untuk memastikan perkhidmatan kesihatan warga emas kekal relevan dengan cabaran kesihatan warga emas terkini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengakhiri dan menutup penggulungan saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan di atas sejumlah peruntukan yang diterima oleh kementerian. Dan jumlah peruntukan besar ini merupakan satu pelaburan oleh kerajaan perpaduan yang sentiasa capna dan prihatin terhadap keperluan kesihatan rakyat yang baik seterusnya boleh menyumbang kepada peningkatan produktiviti demi pemerkasaan ekonomi negara. Semua inisiatif yang telah diluluskan dalam belanjawan ini 2024 ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan segera dan teratur bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, insya-Allah. Jadi tadi saya bermula dengan pantun, saya berakhir juga dengan pantun. Pantun dua kerat yang di-Pertua. Boleh ya? Jadi dalam seharian kita bekerja, kesihatan diri harus diperkasa. Peruntukan belanjawan hemat dibelanja, rakyat sihat, negara sentosa. Berbahas sudah, menggulung pun sudah. Segala janji akan dikota. Kepada Allah kami berserah. Alhamdulillah, penutup kata. Sekian saja penggulungan saya pada hari ini. Bagi soalan-soalan yang tidak sempat saya jawab, saya mohon untuk memberikan jawapan yang bertulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Menteri Kesihatan. Saya jemput Kementerian terakhir, Kementerian Keuangan. Silakan Menteri, Perdana Menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat yang saya muliakan. Terima kasih dan penghargaan terhadap cadangan dan teguran yang disampaikan. Lebih dari 85 Yang Berhormat telah menyentuh beberapa perkara dan sebahagiannya saya dapat ulas di sini. Lebih dari 13 ahli berhormat menyentuh soal ekonomi, fiskal dan hutang negara, termasuk Yang Berhormat Larut, Paya Besar, Beluran, Pokok Senang Pasir Mas, Kota Melaka, Kota Terengganu dan Betung. Yang Berhormat Larut persoalkan kesungguhan kerajaan dalam mengurangkan defisit fiskal ketimbang penyediaan belanjawan yang besar untuk membantu. Saya akan ulas ketimbang Pasir Mas, jangan bimbang. Pengurangan defisit yang di-Pertua tidak semestinya melibatkan pengabaian kesejahteraan rakyat. Tetapi defisit fiskal ini memang suatu masalah. Sebab itu 56% 22 dan 5% tahun ini telah dicapai, alhamdulillah. Cuma kita akan cuba turunkan 4.3% 2024. Tetapi fiskal itu tetap mengembang kerana 386.1 bilion 2023 dan penambahan 393.8 bilion 2024. Apa bukti kerajaan ini menyampaikan bantuan dan meringankan beban rakyat? Itu yang persoalan dibangkitkan oleh Muhammad Larut dan beberapa yang berhormat yang saya sebutkan tadi. Kerana kebimbangan yang ada asasnya kerana kadang-kadang penurunan defisit yang mendadak itu mungkin menjejaskan kedudukan projek pembangunan dan pembelaan nasib rakyat. Jadi saya jelaskan umpamanya yang juga dijelaskan oleh menteri-menteri sebelum ini termasuk ekonomi dan MITI, kadar pengangguran menurun 34% setakat Ogos 2023. Kemudian bantuan kepada pekebun kecil getah, ya. Kaling terakhir bantuannya adalah semasa bagan RM2.50 1 kilogram. Tidak ada perubahan tahun 2020, 2021, 2022. Belanjawan 2023 kita naikkan RM2.70 dan tahun ini dinaikkan lagi untuk tahun depan RM3, ya. Maknanya dari RM2.50 ke RM3 untuk 1 kilogram bagi pekebun kecil getah. Subsidi harga padi dinaikkan setelah sekian lama tidak dinaikkan
kepada RM500 satu metrik tan. Dalam belanjawan, harga lantai belian padi dinaikkan lagi RM1,200 ke RM1,300. Jadi ini tanda-tanda bahawa penurunan ataupun fiskal ini, defisit tidak menjejaskan projek-projek merakyatkan ekonomi. Umpamanya pelaksanaan pembaikan sekolah dan klinik lebih 8,000 tandas ini telah diumumkan, dan kali ini kita tambah lagi untuk sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, SJKC, SJKT. Kemudian kita fokus jalan berlubang kerana ini masalah di banyak kota-kota dan bandar-bandar dan pinggir bandar. Satu hal yang penting, tahun 2003 mantan Perdana Menteri membatalkan semua penyelenggaraan Institut Pendidikan Islam Sekolah Agama Rakyat. Kita tambah RM150 juta untuk sekolah agama rakyat di negara kita. Amanah ikhtiar. Sejak 2011 tidak ada bantuan tambahan bagi amanah ikhtiar. Tahun ini kita tambah RM100 juta untuk amanah ikhtiar. Mikrokredit melalui BSN, Bank Rakyat dan MARA RM350 juta. Kemudian kalangan yang muflis, golongan muda bawah 40 tahun yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000 dilepaskan dari status atau kategori muflis. Ini sebagai contoh saja. Saya tidak baca semua, sekadar menjawab bahawa tidak benar kalau dikatakan menurunkan defisit yang dianggap sebagai satu pertanggungjawaban dalam dasar ekonomi itu akan menjejaskan. Ya. Kemudian ditekankan juga tentang agenda reformasi dan tata kelola. Apa yang dilakukan? Saya kata pertama ialah Fiscal Responsibility Act, Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, yang sangat penting dan sebenarnya menyerahkan sebahagian daripada kuasa Menteri Kewangan itu kepada Parlimen. Dan tahun depan kita akan bentangkan Akta Perolehan Kerajaan. Dan urusan perniagaan dipercepatkan. Yang saya kata kepesatan kelulusan yang menjadi masalah dari peringkat persekutuan negeri ke perbandaran. Kemudian beberapa langkah-langkah berikut Menteri Pengangkutan tentang JPJ plat khas yang dilakukan melalui tender, dan lebihan kewangan itu diserah kepada rakyat sebagai program kebajikan termasuk memberi topi keledar. Yang Muhammad Kuala Nerus Padang Rengas membangkitkan kesukaran golongan bekerja sendiri mendapat pinjaman perubahan. Ini soal concern yang penting. Ya. Datuk Seri. Saya begini sikit je. Dari 2008 sehingga 2022. 2008 sehingga 2022. RM1 bilion saja dibelanjakan yang melibatkan 5,000 peminjam. Baik. Bagi skim ini, ya, tahun ini saja, ya, bayangkan 2008 sehingga 2022, skim jaminan kredit perumahan ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat, 5,000 peminjam. Tahun ini saja peningkatan 12,000 pinjaman dan RM3 bilion satu tahun. Ya. 46% daripada mereka orang golongan yang tiada sumber pendapatan tetap. Ya. Melalui belanjaan 2024, ya, Tan Sri Yang Bertuah, tambahan RM10 bilion dalam SJKP yang akan memberi manfaat kepada 40,000 orang peminjam. Jadi saya harap Yang Berhormat teliti ucapan itu dan buku sebelum memberikan kritikan. Sila Abdul Rahman. Datuk Seri, ya, kalau kita tengok keseluruhan bajet tahun depan ini, dia cuma memperuntukkan some 90 bilion untuk dana pembangunan. Jika diunjur ke negeri Sabah dan Sarawak, ianya terlalu insignifikan untuk mengangkat martabat dan keperluan infrastruktur kedua-dua negeri tersebut. How do you see the whole of next year? Nak mengangkat ketidakseimbangan antara pembangunan Sabah Sarawak berbanding dengan Semenanjung dengan peruntukan dana pembangunan yang Datuk Seri untukkan untuk sepanjang tahun depan. Ianya tidak menampakkan satu dana yang cukup signifikan
untuk mengangkat membantu kedua negeri ini dari segi keperolehan infrastruktur berbanding dengan negeri-negeri semenanjung ini. Masih Yang Amat. Terima kasih. Saya akan singgung hal itu dalam tak kala menyentuh soal dana pembangunan dan juga Sabah Sarawak. Akan saya singgung sebentar lagi. Cuma saya nak rumuskan tadi iaitu saya tegaskan 2008 sehingga 2022 5,000 minjam jaminan 1 bilion ringgit. 2023 setakat Ogos 12,000 peminjam 3 bilion ringgit. Tahun depan dalam belanjawan madani 2024 40,000 peminjam 10 bilion ringgit. Beluran bangkitkan tadi soal defisit fiskal pada 3%. Apakah mungkin? Saya jelaskan kalau kita boleh turunkan daripada 56 kepada 5, 4.3, saya rasa itu mampu dikendalikan. Dan beberapa langkah diambil termasuklah belanjawan itu lebih berhemat. Dan saya minta juga Tan Sri Ketua Susunan Negara mengambil langkah meminta jabatan-jabatan memastikan belanjawan itu lebih teratur dan berhemah. Dan keduanya ialah langkah subsidi atau penyasaran subsidi yang kita umumkan. Dan umpamanya beberapa langkah dalam belanjawan ini termasuk cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi. Itu akan menambah pendapatan kepada kerajaan dianggarkan 4 bilion ringgit. Jadi pencapaian fiskal itu saya jangka dapat dilaksanakan. Kemudian apakah ini jaminan kita kepada ahli bawah? Kita tetapkan sasaran defisit fiskal 5%, kemudian 43%. Kalau tak tercapai umpamanya, saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa bentang balik untuk dibantah atau disokong atau dikritik oleh ahli Muhammad. Maknanya bagi saya ini satu permulaan bahawa kerajaan tidak boleh sewenang-wenang membuat unjuran kerana ahli Muhammad terpaksa dibentangkan semula dan ahli Muhammad berhak untuk memberikan pandangan. Itu maksud daripada fiscal responsibility. Macam bagaimana Tuan? Terima kasih Yang Muhammad. Dalam ucapan belanjawan 2023 yang lalu, Yang Muhammad ada bercakap tentang penerusan projek MRT 3. Dan pada tahun ini tidak disebut kecuali LRT 3 lah. Jadi saya nak tanya kepada Yang Muhammad, apakah status projek ini kerana dia melibatkan pembangunan infrastruktur dan kesan limpahan kepada SME kita. Dan apakah Yang Muhammad bercadang untuk meneruskan off balance sheet dari segi contingent liability projek-projek sebegini dalam kerana kita sudah ada Fiscal Responsibility Act untuk tahun hadapan. Jadi bagaimana Yang Muhammad merancang pembangunan kita? Terima kasih. Ini jawapan kepada soalan-soalan atau perkara yang dibangkitkan dulu. Bukan soalan baru, tapi tak apalah. MRT 3 kita tak masukkan kerana dia tidak masuk dalam perancangan. Walau bagaimanapun, keputusan kita hanya peringkat mengambil alih tanah. Itu sebab kebimbangan kita. Kalaulah dilaksanakan kemudian, kos itu akan melambung naik. Baik-baik peruntukan pembangunan. Pasir Mas Rasah bangkitkan. Saya nak jelaskan ada sedikit kekeliruan. Dan saya ingin nasihat ahli Muhammad baca buku anggaran perbelanjaan. Kerana kata Pasir Mas 2023 pembelanjanya 97 bilion. 2024 90 bilion. Maknanya sekarang kurang. Kalau baca tahu bahawa sebenarnya 2023 itu jadi 97 bilion, 13 bilion itu membayar hutang 1MDB. Jadi sebenarnya angka sebenarnya 84 bilion. Itu disebut dalam buku belanjawan
tinjauan ekonomi fiskal belanjawan 2023, jadual 3.10, muka surat 49. Lagi-kali baca dulu. Ya. Jadi kalau dibandingkan 2023 belanja pembangunan 84 bilion, 2024 90 bilion. Apakah tahun ini ada bayaran YMDB? Tidak. YMDB ini ikut jadual tahun 2023 kena bayar 13 bilion. Bayaran yang kemudian 2036 tak salah saya. Dia lambat lagi. Sebab tu dia masuk dalam maknanya 84 bilion belanja pembangunan untuk tahun 2023, 2024 bilion, tahun 2024 90 bilion ringgit. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi kita berbicara tentang defisit perbelanjaan kita itu, yang saya persoalkan adalah kerana hasil yang kita terima pada asalnya semasa saya membahaskan pembelanjaan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat, angkanya hanya 307 lebih kurang bilion. Tapi sekarang dah jadi 312, 4 bilion bezanya. Sebab itu kadang-kadang kalau jangan tegur baca, kita baca. Saya cakap pasal baca, tak baca, kita bacalah. Sebab tu bila-bila ada ralat ini yang menyebabkan kita kata kadang-kadang nak baca pun rasa macam tak nak baca. Jadi jangan persoalkan tentang baca. Kita ni sama aja. Kita nak membantu. Sebab tu saya kata apa pun yang kita nak. Biar kita silakan. Silakan. Apakah yang mereka mahu ni? Kita nak bagi tahu bahawa yang kita mencadangkan itu supaya kita berikan balance. Nak membantu rakyat itu jangan sehinggakan fiscal deficit yang kita nak kurangkan itu melampaui sehingga tak dapat membantu. Tapi saya bersyukur tadi sebab Yang Berhormat kata tak apa kalau tak boleh kita bawa balik ke sini. Itu adalah satu jawapan yang saya kata memberikan satu ruang harapan bahawa masih boleh lagi untuk kita membantu rakyat. Sebab tu yang saya nak tegur tadi janganlah kata tak baca, sebab kita bacalah sebab keluar ayat ralat itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya yang sebut tak baca tu pasal mas. Pasal dalam saya katakan muka surat itu pembayaran USD 3 bilion dollars dan bersamaan lebih kurang 13 bilion ringgit. Itu saja. Baik. Jadi untuk tahun berikut 90 bilion ringgit itu dapat kita nakkan. Baik dibangkitkan beluran sempurna beberapa tuaran Kota Belud ya, bangkitkan soal perbelanjaan untuk Sabah dan Sarawak. Saya ingat biar kita agak adil dalam perkara ini. Yang Berhormat tambah jumlah perbelanjaan ataupun peruntukan untuk Sabah Sarawak itu memang tinggi. Ya. Dan saya sebut di sini paling tinggi dalam sejarah. Apakah ia boleh menyelesaikan semua masalah? Saya akui tidak boleh. Dia mengambil waktu. Saya pertahankan keperluan menambah peruntukan untuk Sabah dan Sarawak sebab kelihatan ada kesenjangan di antara Semenanjung, sekurang-kurangnya beberapa kawasan Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tetapi ini tak ambil kira beberapa peruntukan lain yang kita tambah selepas ini, termasuk soal bekalan air untuk Sabah dan Kelantan saya sebutkan, dan suntikan besar dari Petronas untuk Sabah dan Sarawak. Ya. Berapa peruntukan untuk Sabah? 6.6 bilion. Ya. Berapa untuk Perak? 1.7 bilion. Berapa untuk Sarawak? 5.8 bilion. Berapa untuk Pahang? 3.2 bilion. Tetapi untuk semua negeri, termasuk Kelantan, kita tambah besar daripada beberapa tahun yang lalu kepada 2.8 bilion sekarang. Kedah
naik 1.8 bilion ringgit. Jadi untuk semua negeri tanpa kecuali ada penambahan peruntukan. Tetapi untuk Sabah Sarawak, kita juga terikat dengan beberapa pemberian persekutuan dalam Perjanjian Malaysia 1993. Sebab itu untuk 2024, pemberian persekutuan untuk Sabah 1.53 bilion ringgit, untuk Sarawak 1.63 bilion ringgit. Untuk pemberian khas yang disebut interim, ya, Sarawak sejak 1969 peruntukannya 16 juta ringgit, tidak pernah dinaikkan. Hanya tahun ini dinaikkan 300 juta ringgit. Ya. Sabah pernah dinaikkan pada tahun 2020 125.6 juta ringgit, sekarang naik 300 juta ringgit. Ya. Kemudian LHDM, saya tahu bahawa kita telah lantik wakil negeri Sabah dan Sarawak. Itu sebagai satu pindaan yang Ombudsman telah Yang Berhormat Tambun minta laluan. Terima kasih. Bebas habis Sabah Sarawak. Yang Berhormat Tambun. Kemudian Sabah Sarawak. pelaksanaan perolehan projek. Mana-mana projek 50 juta ringgit ke bawah kita serah sepenuhnya kepada negeri Sabah dan Sarawak supaya tidak perlu rujuk ke Putrajaya, ya, untuk kelulusan atau untuk kepada perbendaraan. Ya. Kawal selia bekalan elektrik dulu Sarawak sudah selesai, Sabah mulai 3 Januari 2024. Pelabuhan Bintulu kita serah ke Sarawak. Itu mengikut persefahaman perjanjian MA 63. Bayang, 1963 ada perjanjian, tidak ada rulingan ke arah itu. Saya ambil alih, saya lihat memang ada keputusan pelabuhan di Sarawak diserah pada negeri, maka kita sedang dalam rulingan untuk menyerah kepada negeri. Kemudian Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Sabah mahu perkhidmatan udara desa Sabah Sarawak itu dirunding. Kalau mampu diambil alih oleh negeri. Kerajaan Negeri Sarawak mempelawar dan saya bersetuju terus dan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan mempercepatkan proses penyelenggaraan diserah kepada negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Seri, jika dibanding peruntukan pembangunan untuk Sabah 6 bilion tahun ini dengan Pahang 3 bilion, dia tak boleh compare macam tu. Kerana Pahang lebih ke hadapan. Sabah a lot of catching up. We have been deprived of a proper allocation. Saya hargai peruntukan tambahan interim itu yang dinaikkan daripada 120 something kepada 300 juta tahun ini. Itu merupakan satu penambahan yang agak signifikan. Tetapi kalau asas penambahan itu dilihat daripada perjanjian Malaysia 63, then it should be more than 300 million. Kerana kalau kita tengok peruntukan Perlembagaan Persekutuan 112C dengan D, it should be 40% of whatever is collected. So is this government going to look into that, the 40%, supaya pemberian interim itu dapat ditambah dan boleh digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi menguntukkan tambahan peruntukan dana pembangunan bagi negeri. So kita hargai 6 bilion, tetapi jika dibanding dengan Pahang 3 bilion, definitely is not comparable. Kerana Pahang lebih ke hadapan dari segi infrastruktur, perolehan infrastruktur. Terima kasih. Betul, saya tidak petikai prinsip itu, cuma macam pembayaran khas interim. Ini kali pertama kerajaan perpaduan lakukan yang tidak dibuat sebelumnya. Itu kena akui. Keduanya, Yang Berhormat, saya akui. Tapi jangan lupa bahawa PEN Borneo itu belanja yang kita luluskan ini 16 bilion ringgit. Yang tak termasuk dalam apa yang saya sebutkan tadi. Penjanaan solar hybrid Sabah Timur. Jaringan talian penghantar elektrik di selatan Sabah, Southern Link. Itu semua dilakukan. Dan kalau Yang Berhormat menyebut bahawa ini masih berkurang, saya setuju. Tetapi janganlah harapkan untuk 1 tahun kita selesaikan masalah yang tertunggah berpuluhan tahun. Ya, kerana Yang Berhormat bekerja daripada Sabah Sarawak, tapi kita juga turun. Dan memang ada
kesenjangan, perkara yang basic, api, air, ya, jalan berlubang, itu kita cuba selesaikan tahun ini. Kemudian Pen Borneo, kemudian kemudahan-kemudahan yang sangat daif termasuk sekolah di luar bandar, di pedalaman, itu kita akui. Sebab itu saya kata kita tambah peruntukan yang lebih besar. Dan janganlah kita katakan kita nak samakan, kita tak samakan Perlis ke Pahang ke Kelantan. Tetapi tak mungkin kita terabai. Sebab itu saya kata ada masalah air di Sabah, kita selesai juga masalah air di Kelantan. Ya. Jadi kalau kita katakan Sabah menghadapi masalah besar, maka kita tinggalkan Kelantan. Tak boleh. Jadi sebab itu dalam keadaan keupayaan kewangan ini kita harus cuba imbangi keperluan. Cuma yang saya setuju dengan Yang Berhormat ialah bahawa tumpuan kepada permasalahan-permasalahan yang kritikal di Sabah Sarawak tidak boleh kita tangguh. Sempurna. Terima kasih banyak atas Tan Sri yang saya dan terima kasih kali banyak. ini Sabah dulu, Sabah Sarawak jap. Ini orang Penang kejap. Bagi Sabah Sarawak macam Penang. Silakan Subhana. Terima kasih banyak Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih banyak Yang Amat Berhormat yang telah menjelaskan tentang peruntukan disalurkan kepada wilayah Sabah dan Sarawak dan diumumkan 6 bilion. Kita amat menghargai sumbangan itu. Sebenarnya kalau kita mengimbau sejarah dia, tahun 2009 masa Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, for the first time in the history dengan izin, 5 billion. Sarawak 5 billion, if I'm mistaken 4 billion kepada Sarawak. Tapi malangnya daripada peruntukan yang begitu besar, sound big, but when come to delivery system, saya menteri yang juga bertanggungjawab untuk melaksanakan beberapa projek. Lepas itu diberi peruntukan tapi tak sampai pun 5 billion. Money was not spent. There were a lot of complication. Tanah, berbagai pentadbiran. End of the day, less than almost 3 billion saja. 2 billion gone. And similarly, bila Yang Amat Berhormat sebut tentang Pen Borneo, saya amat mengagak itu diumumkan 16 billion. Tapi ini perkara yang berulang. Daripada Datuk Najib umumkan, saya ingat dahulu 17 billion untuk Pen Borneo. Saya ingat Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pun maklum pasal saya waktu itu di Sarawak bila pengumuman itu diumumkan. Tapi malangnya terbantut Datuk Speaker. Sampai sekarang alhamdulillah di Sarawak dah I think almost 80-90%. Di peringkat Sabah ni masih lagi terbantut dan kelihatan gagal. Masa saya ketua menteri, berapa projek daripada Sipitang gagal, daripada Inanam dan juga beberapa kawasan gagal, beberapa syarikat yang ada tidak dapat melaksanakannya. Dan ini saya mencerangkan kepada Yang Amat Berhormat, cadangan untuk pre-Q tu saya amat hargai, dan open tender satu langkah yang baik untuk membalikan supaya kita dapat menilai the real contractor who can deliver the job, not only because they have the money, they have the expertise. Kita tidak mahu nanti besok kontraktor yang dilantik lepas itu tidak mampu melaksanakannya. Macam di Tawau, they have done well. Kontraktor di situ, saya pantau dengan baik, pasal itu kawasan saya. Bila saya tengok macam mana the quality of job, saya turun ke bawah. Saya, dari segi keadaan ini, saya berharap supaya open tender dan pre-Q ini dapat dilaksanakan. Jangan laksanakan amalan yang dahulu, saya akui. Terima kasih banyak. Direct award, which I don't think, dan kita continue kontraktor yang gagal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tinggal tadi soal pemberian yang disebut oleh beluran interim, betul. Dia pemberian interim. Memang sewajarnya ditambah dan sekarang ini telah sedang dalam proses perundingan. Maknanya kalau daripada 16 juta naik 300 juta. Satu progres, tapi masih dirundingkan supaya ada peningkatan. Itu adalah jaminan saya beri kepada Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Soal Pen Borneo, ya, kejayaan di bahagian Sarawak itu jauh tinggi. Ya, masalah kita di Sabah. Dan sekarang tugas itu diambil alih oleh TPM 2 kerana untuk menyelaraskan dan mempercepatkan. Apa yang disebut sempurna itu tepat, tapi pengalaman lama, kita belajar daripada pengalaman itu, sebab itulah dicepatkan proses termasuk pre-Q. Direct tender dibatalkan, ya, kerana direct tender lah yang menyebabkan kelewatan beberapa projek. Jadi pre-Q itu, dan saya tugaskan sepenuhnya kepada TPM 2, kebetulan dia pun daripada Sarawak, dia lebih faham, dan dengan arahan
supaya dipercepatkan proses. Jadi saya ucap terima kasih atas teguran itu. Baik, sekarang kita bawa pada tata kelola baik dalam pentadbiran. Parit, bangkitkan peranan audit negara bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, ketirisan dan sebagainya. Laporan jatuh kuasa kira-kira wang negara, ya, itu penting. Walaupun ada orang yang meremehkan soal tata kelola atau rasuah, tapi kita baca saja laporan itu. Banyak masalah. Laporan sepenuhnya akan dibentangkan dalam masa singkat ini. Jadi saya hanya dapat daripada rumusannya. Ya. Umpamanya, di antara contoh yang diberikan, kegagalan 104 ventilator daripada 136 yang diperolehi semasa pandemik. Ini PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Rugi 505 juta ringgit. Dan akibatnya 8,5 juta dos vaksin yang tamat tarikh luput. Ya. Kemudian Ketua Audit Negara bagi taklimat. Kerugian wang awam sebagai satu contoh saja 700 juta ringgit. Kerugian sebab pertama, soal pengurusan program penanaman padi negara. Kedua, pengurusan pembangunan hartanah lada Langkawi. Ketiga, kawal selia senjata api di bawah KDN. Itu pengalaman-pengalaman ini harus diambil kira dan kita tegaskan tidak boleh berulang kerana berbeza dari pengalaman lalu, kita telah memutuskan untuk mengambil tindakan sebaik saja dapat disahkan. Ya. Pegawai atau pengurus atau menteri atau siapa saja bertanggungjawab harus dikenakan tindakan. Ini termasuk juga pengurusan dana syarikat kerajaan yang kurang memuaskan termasuk di bawah tekun nasional. Ini terperincinya Yang Berhormat akan teliti tatkala dibentangkan nanti seluruh laporan dari Ketua Audit Negara. Tan Sri, ini berkenaan dengan tata kelola. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya sangat teruja dengan pembentangan pergulangan pada petang ni. Tadi disebut berhemah, bersih dan cermat. Alhamdulillah, kita pun setuju. Tamanya saya nak sentuh berkenaan dengan subsidi berhemah dan cermat ayat ini. Subsidi kalau tahun 2023 daripada 76 bilion telah meningkat kepada 81 bilion. Disparity is 5 bilion. Oleh sebab itu, saya nak tanya, subsidi ayam lebih kurang 2 bilion. Ditarik balik, ke manakah nak dibelanjakan subsidi ayam ini? Sedangkan subsidi meningkat daripada 76 bilion kepada 81 bilion based on the belanjawan pembentangan pada tempoh hari. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak sebut, ralat ni satu perkara yang saya rasa bila kami membaca balik laporan belanjawan, ralat perbezaan dia 4.1 bilion daripada 623,500 ringgit meningkat kepada 4.6 bilion, more or less 4.1 bilion. Jadi ini satu ralat. Apakah perlu perkara-perkara begini berlaku dalam jumlah yang sangat besar dalam cukai tidak langsung negara ini? Ini perkara yang serius. Jadi saya harap Perdana Menteri nak ambil tindakan kepada Menteri Kewangan atau tidak. Yang kedua, ataupun kepada KSP bila berlaku ralat yang begitu besar. Yang ketiga, saya nak minta juga penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan tata kelola ataupun perolehan dalam Kementerian Kewangan. Yang mana satu kaedah, adakah ini satu kaedah baru yang dinamakan edaran ataupun anugerah luar sidang? Contohnya, kalau saya salah sila perbetulkan. Anugerah edaran ataupun luar sidang kepada satu pembekalan radar yang berpusat di Kuching untuk mengawal Laut Cina Selatan, security item yang diberi kepada satu syarikat yang bernama Thales. Jadi itu saja, saya minta penjelasan dari Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan apa tiga perkara yang saya bangkitkan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Walaupun tak bangkit daripada apa yang saya jawab, tak apalah.
Pendang ni banyak melencong. Tapi subsidi saya akan ulas kemudian. Ya, ada dalam tajuk dia tentang ralat itu telah Timbalan Menteri Kewangan pertama telah jelaskan. Di antara edaran awal dengan pembetulan, jadi terpaksa dia sudah dicetak. Itu masalah dia. Jadi dikenal pasti, saya dimaklumkan. Jadi saya beritahu buat ralat saja. Sebab kita tak boleh tarik balik buku itu kerana terlalu lambat. Itu yang telah dijelaskan. Ya. Soal Yang Muhammad, kalau saya boleh sambung ralat sikit. Rada. Sejak rada ni ini sebawah faktor keselamatan. Ada mata-mata menteri dalam negeri betul tahu. Bila soal kemudahan keselamatan, kadang-kadang dia tidak diumumkan. Ya. Tapi detail saya boleh berikan. Kalau yang diizinkan di bawah yang tidak menjah keselamatan, saya akan maklumkan. Jadi tetapi yang saya ingat, ya, beberapa keperluan termasuk di Eskom, keperluan rada di Eskom, dan yang saya sebut tadi itu keputusan di bawah Majlis Keselamatan Negara soal security. Baik, silakan. Kita tanya. Tambun. Sebelum tu saya nak nasihatkan, ya. Semasa penggolongan ini tidak boleh dikemukakan perkara baru sebab it's not fair kepada menteri untuk mengulang sedangkan dia tidak punya maklumat dalam berbagai. Ya. Kalau benda yang telah dibangkitkan boleh didapatkan clarification, bukan benda baru. Okay. Saya ada bangkitkan pasal defisit dalam perbincangan pasal defisit. Jadi sebab itu saya sentuh tadi bila Pendang sebut tentang ralat tadi, saya nak kaitkan berkaitan dengan defisit. Jadi kalau kita lihat penjelasan yang Muhammad Tambun tadi dan juga penjelasan yang Muhammad Pontian tempoh hari bahawa buku itu dah siap. Jadi akhirnya mesyuarat kabinet sebelah pagi buat perubahan, maka perlu ada ralat. Dan ralat itu berada di atas meja kami 23 hari bulan baru sampai hari Isnin, ya, dan tarikh suratnya 17 hari bulan. Cuma isu berkaitan dengan defisit ini concern, ya, sebagai ahli parlimen saya risau kerana biasanya sebarang kenaikan cukai ini dibincangkan dengan teliti dan dah ada dalam buku siap-siap. Seingat saya ini pertama kali dalam sejarah berlaku ini. Jadi kita nak tahu apakah pendekatan SST ini tidak betul-betul diperincikan, ya. Walaupun 2% betul, item makanan tak masuk betul, cuma item-item lain masuk dan juga logistik sebagai contoh. Daripada kosong tak pernah ada dimasukkan dalam item ini. So jadi kosong ni 8%, satu kenaikan yang besar. Ini impaknya besar. Jadi sebab itu saya kata, adakah perkara ini adalah dalam keadaan kerajaan nak mencapai defisit yang diharapkan, pada masa yang sama nak berbelanja dan oleh yang demikian kena cari hasil baru, dan hasil baru last minute yang paling banyak adalah melalui kenaikan SST 4.67 bilion. Jadi kalau ini keadaannya, ini satu signal yang amat bahaya, ya. Kerana kita buat last minute keputusan, tak cukup nak cari kat mana, maka dinaikkan SST. Jadi itu memerlukan penjelasan. Baik, terima kasih. Muhammad. Tak ada bahayanya pun. Kalau kata tak pernah berlaku, tak betul. You tak buat homework. Saya pernah jadi Menteri Kewangan, dipindah masa pagi itu dan oleh menteri-menteri terpaksa dipindah kertas tatkala bentang pukul 3, pukul 4 banyak kali. Cuma kemudian itu dengan pengalaman jadi dibetulkan. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kewangan, ya, sebelumnya. Dan keputusan ini yang saya sebut macam cukai perkhidmatan, keputusan lama, dan kita telah jelaskan pun dalam sidang parlimen bahawa cukai perkhidmatan akan dikenakan. Cuma detail baru kita sebut, ya. Baik, 26 ahli yang berhormat, termasuk Paguh, Bera, Bagan, Muar, Shah Alam, Labuan, Keningau, Keluang Pendang dan nama-nama lain yang saya sebut dalam teks sepenuhnya, yang bangkitkan soal perluasan skup dan kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%. Ya. Jadi betul kita nak kenakan, tetapi cukai perkhidmatan kita tahu ini dikecualikan apa, ya, makan minum, telekomunikasi, pakai kenderaan kekal dan sebagainya, termasuk yang sebut logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Tapi yang mengenai logistik itu memang betul kita sedang halusi, pastikan bahawa hal-hal yang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat itu akan dikecualikan.
Dan ini tentunya akan dicerakin tatkala kita bentangkan cara terperinci. Soal ini ada kaitan dengan cukai keuntungan modal yang dibawa di Subang, Hitam, Julau, Tampau, Macang. Ya. Baik, ini tujuan kita memeluaskan asas cukai. Dan seperti yang kita tahu, ya, cukai keuntungan modal ini banyak menyentuh orang yang kaya. Sebab itu kadang-kadang saya tak faham mengapa kita nak cukai orang miskin tak boleh. Nak cukai orang pertengahan pun kita nak elak. Nak cukai orang kaya pun dibantah. Jadi sebab saya katakan bahawa cukai keuntungan modal ini dikenal pasti oleh kebanyakan negara. Malah kalau Thailand dan Indonesia, itu CGT dan cukai korporat itu pada kadar yang sama. Bagi kita, CGT itu 10%. Kalau Thailand dan Indonesia, kalau cukai korporat itu 30%, maka CGT 30%. Tapi kita tidak kenakan. Dan ini tujuannya ialah supaya apa yang disebut percukaian yang progresif. Mana kalau nak kenakan cukai, cukai itu kepada golongan yang kaya. Apa yang dikecualikan? Termasuk pelupusan saham berkaitan initial public offering, ya, yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka. Dan apakah ia ada kesan dengan PMKS? Saya kata tidak dikenalkan. Ya. Melainkan bila ada keupayaan penjualan yang memberi keuntungan besar kepada PMKS, bukan dalam keadaan biasa. Pengenaan CGT ke atas saham tersenarai juga tidak dilaksanakan. Ya. Baik. Layanan CGT adalah sama seperti pelupusan saham syarikat harta tanah di bawah cukai keuntungan harta tanah. Keuntungan pelupusan saham dikira berdasarkan harga perolehan sebenar. Ini mengikut kaedah indeksasi dalam pengiraan cukai sejak tahun 1988. Bukan perkara yang baru. Baik. Buat masa ini tidak dikenakan mengikut tempoh pegangan saham. Ya. Cuma tak kala perubahan milik sahaja yang dikenakan. Baik. Cukai barang tinggi. Cukai barang bernilai tinggi yang kita luxury tax pun dibangkitkan oleh Putrajaya, Cerlun, Kuala Selangor, Tumpat dan beberapa yang lain. Ini bertujuan meningkatkan hasil mengenakan cukai kepada golongan kaya atau yang sebut maha kaya yang juga dipertikai oleh sebahagian daripada kawan-kawan, rakan-rakan yang berhormat yang akan diperkuat kuasa pada mula 1 Mei. Tetapi ada kebimbangan tentang kesan kepada pelancong. Maka kita kecualikan, maknanya pelancong masih boleh mendapatkan pulangan cukai itu tatkala di lapangan terbang. Jadi sama ada 5-10% itu mengikut saya katakan kategori barang, dan bila dibentangkan ahli Muhammad boleh bahaskan. Jadi ada perundangan baru diperkenalkan supaya dikecualikan cukai ini kepada pelancong. Kriteria bagus, Pak. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Saya rasa teruja sekejap tadi kerana banyak negeri, Sabah, Sarawak diberi peruntukan yang begitu bagus yang mana boleh membaiki taraf hidup mereka. Saya veteran, mewakili 2,700. Kami dah tahu. Veteran. Sabar. Dengar dulu. Saya ni dah bercakap benda ni, saya nak minta clarification saja. Saya nak minta itu aja, jaminan daripada Yang Maha Berhormat. Okey. Sebab saya jawapan lain tidak meyakinkan saya. Hari ini saya dah jumpa dengan Yang Berhormat sendiri, Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Jadi saya rasa Perdana Menteri sendiri pun dah tahu apa yang saya dah cakap. Okey macam ni. Kriteria PM tak tahu. Jangan gelak. Tolong jangan gelak. This is a very serious matters to the veteran. Okey. Tolong silent. Baik, silakan Glenn. Okey. Terry.
Sebagaimana yang hormat sedia maklum, 78,546 veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 menuntut hak pelarasan pencen mereka berdasarkan kepada yang pertama, bahagian 5 peraturan-peraturan angkatan tetap pencen, ganjaran dan faedah-faedah lain 1982. Setiap kali berlaku pelarasan gaji mesti dibuat pelarasan pencen. Yang kedua, berdasarkan kepada keputusan Majlis Veteran Kebangsaan, Majlis Veteran Kebangsaan yang bersidang pada 29 September telah meluluskan pelarasan pencen kepada veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 yang dipengerusikan oleh Datuk Isyamuddin sebagai Menteri Pertahanan masa itu. Sembrong. Jadi berdasarkan kepada dua faktor tersebut, saya dah bagi tahu benda ni daripada titah diraja dulu lagi bulan 2 itu, bulan Februari, supaya disegerakan ni. Saya faham dah. Jadi saya nak minta jaminan hari ni daripada Yang Amat Perdana Menteri, selesaikanlah masalah veteran ni kerana mereka ni dah tua-tua semua. 70, majoriti 70 ke atas. Lepas tu 1,756 anggota cedera semasa operasi. Jadi kesianlah dia orang ni. Jadi saya amat berharap hari ini sesuatu yang keluar daripada mulut Menteri Kewangan memberi jaminan kepada veteran-veteran semua ni. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tahniah Ketere, hidup veteran. Baik, terima kasih. Saya ambil perhatian Yang Berhormat Ketere, dan memang benar ada majlis yang sembarang pengusikan. Itu semua saya dah jawab. Kita sekarang buat penelitian menyeluruh pelarasan gaji yang tertangguh sudah hampir 12 tahun. Bukan saja veteran, tapi juga pejabat awam. Ya, tidak ada pelarasan gaji setelah 1 dekad seperti yang telah dijanjikan. Jadi sebab itu saya katakan, sementara ini memang saya bagi kesemuanya RM1,000 itu. Kerana saya fikir enggak, tetapi Ketere tak boleh itu. Ya? Saya dengar. Yang Ketere kena duduk ya. Duduk kejap. Langkah sementara Yang Berhormat, kerana pelarasan ini akan melibatkan jumlah yang besar, ya. Saya tidak mahu berlaku seperti dulu. Kita selesaikan masalah penjawat awam, kita tinggal golongan profesional, kita tinggalkan guru pendidikan, kemudian masa tentera. Jadi kita minta sekarang ni bersama KSN dan KPPA untuk membuat kajian menyeluruh. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Ya. Tetapi langkah sementara Yang Berhormat kena terima jugalah. Langkah sementara apa saya buat? Saya bagi untuk tekun veteran 10 juta. Ranger community kalangan veteran 20 juta ringgit. RM1,000 kepada veteran. Skim mikro veteran BSN 100 juta. Protegi latihan untuk pekerja. Kota khusus untuk veteran dalam kerajaan. Kursus dan latihan di bawah HRD Corp. Semua kita buat. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Ini sementara kita buat pelarasan gaji menyeluruh. Ya, termasuk mengambil kira pandangan veteran dan juga pimpinan tentera. Saya jumpa PAT baru-baru ini, ya, dan saya kata dalam kertas yang dibawa oleh tentera yang ada sekarang, jangan hanya bincang soal pegawai, bincang keseluruhannya, masalah yang dibangkitkan. Jadi saya hanya bagi jaminan satu ya, kita sudah mulakan kajian yang dengan sekretariat di JPA untuk melihat pelarasan gaji seluruhnya termasuk tentera pencen. Jadi bagilah saya sedikit waktu untuk mengemukakan, dan kalau perlu ahli yang berhormat yang bekas tentera kita boleh panggil untuk dapat berunding bersama supaya dapat tahu apa yang kita lakukan. Boleh? Ya? Boleh. Sikit aja Yang Berhormat. Sikit saja. Okey. Saya amat berterima kasih kepada segala bantuan-bantuan kepada veteran. Cuma yang pasal pelarasan pencen ini ada hak mereka yang dah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mereka layak untuk buat pelarasan
pencen bila ada perluasan gaji. Jadi kenapa tidak dimulakan ataupun buat beransur-ansur benda tu? Yang lain kita tak sama dengan yang tuntutan yang lain. Sabarlah Muhammad. Saya katakan saya ambil kira, ya. Saya ambil kira mesyuarat baru ada 2 kali, ya. Tetapi saya dah bagi jaminan dan saya bagi tahu arahan dia jelas. Saya tidak mau lagi laporan daripada